Terima kami untuk semua tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah pada pagi yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama bersama dengan saya sekali lagi, Muhammad Irfan Fikri. Dan hari ini saya bersama dengan saudara Hatim Iqbal, nama diberi. Hatim Iqbal, nama diberi. Bersiaran langsung dari studio BNComs di Johor Bahru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Selamat Pagi Johor. Dan insya-Allah hari ini hari ketiga kita bersiaran bersempena dengan pilihan raya negeri Johor. Tuan-tuan teruskan bersama dengan kami sehingga 12 Mac nanti insya-Allah. Jadi saudara Hatim, apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Udah makan? Belum, sebab saya semangat lagi ni nak datang ke Selamat Pagi Johor ni. Dah macam Selamat Pagi Malaysia dah. Itulah konsep yang cuba kita bawakan dalam rancangan ni. Apa-apa saudara Hatim, bersemangat juga, tapi kesihatan kena jaga. Betul. Takut nanti perut masuk angin, tapi kalau terlebih makan macam saya pun bahaya juga. Jadi, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pelayar-pelayar yang berada, rakan-rakan Facebook sekalian, yang pertama saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk sama-sama kita like, komen dan juga share sesi kita pada pagi ini. Jangan lupa kita sebarkan perkara-perkara yang baik ini, kita sebarkan demi kemaslahatan rakyat Johor, demi kestabilan masa depan. Ya, untuk bangsa Johor terutamanya. Jadi bangsa Johor ni dulu Hatim, masa edisi pilihan raya Tanjung Piai, saya ingat lagi naratif kempen pada ketika itu, saya kata orang Tanjung Piai ni beruntung. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kedua untuk mereka memilih semula wakil di tempat mereka. Betul. Tapi itu tidak berlaku di tempat lain. Sama juga di Johor. Kali ini Allah telah memberikan peluang kepada anda bangsa Johor untuk memilih semula siapa pemimpin pilihan anda. Jadi kalau 22 bulan ataupun 17 bulan ke belakang dulu anda diperintah oleh mungkin pimpinan yang kurang baik, Betul. maka pada hari ini Kita ubah balik. kita ubah balik Demi kestabilan masa depan. Betul, demi kestabilan masa depan. Tapi tuan-tuan, saya nak ingatkan, dalam kita memilih pemimpin di negara ataupun negeri kita, kita kena pastikan mereka ini cukup baik budi pekertinya, akhlaknya. Dalam Quran saya sentuh sikitlah pagi-pagi ni kan kita. Saya mood ustaz lagi pagi ni. Tarbiyah sikit lah. Saya nak tarbiyah sikit kepada semua. Ini pesanan untuk semua dan juga diri saya. Cakap
Tazkirah duha. Yang pertama, subuh ke tidak tadi? Itu soalan pertama. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ringkas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Maksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang atau menipu. Makna kata tuan-tuan, apa yang saya cuba sampaikan, nak pilih pemimpin, pilihlah yang bukan kaki penipu. Betul. Betul lah, Tim? Betul. Betul. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini saya dikabarkan keadaan banjir di Pantai Timur. Hatim orang Terengganu, Hatim, betul? Yes, betul. Saya di Terengganu di Hulu Terengganu. Di Hulu Terengganu. Jadi bagaimana keadaan semasa di Terengganu, Hatim? Di Terengganu, kalau kita dapat lihat keadaan semasa daripada update semasa, keadaan di Terengganu agak kritikal sebenarnya. Semakin teruk. Yes. Boleh dikatakan hampir seluruh negeri Terengganu dilanda banjir. Kebanyakannya zon merah, zon kuning dan zon jingga. Tak ada dah zon hijau. Maknanya kebanyakan daerah ataupun tempat-tempat atau sungai-sungai di Terengganu, paras airnya sedang meningkat ke paras yang amat merisaukan. Begitu juga di Kelantan. Tuan-tuan, untuk makluman hadirin sekalian, mengikut data semasa di kedua-dua negeri, Terengganu dan juga Kelantan, kita ada lebih kurang 20,000 mangsa banjir yang telah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Dan untuk makluman, kebanyakan sungai di negeri Terengganu terutamanya berada pada paras bahaya. Dan keadaan di negeri Terengganu 11,000 lebih mangsa telah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Dan di Kelantan kita dikabarkan pada pagi ini telah berlaku kematian yang kedua. Semalam ada warga emas yang meninggal disebabkan bencana ini, dan pada pagi ini dikabarkan ada seorang lagi remaja yang telah kembali ke rahmatullah. Dan sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, dan bagi rakan-rakan bukan Islam boleh bertafakur selama seminit untuk mendoakan kesejahteraan dan juga semoga roh mereka dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga rakan-rakan di negeri Kelantan dan Terengganu terus kekal tabah, kekal kuat dalam menempuh cabaran dan dugaan ini, ya Hatim. Jadi Hatim pun insya-Allah akan kembali ke Terengganu dalam masa terdekat. Betul. Untuk membantu, dan inilah apa yang kita amalkan dalam Parti Barisan Nasional. Kita sentiasa meletakkan kepentingan rakyat mendahului segala-galanya. Dalam pada kesibukan kita di sini, jentera-jentera parti yang berada di sekeliling sekitar Terengganu dan Kelantan telah pun bergerak, dan negeri-negeri sekitar pun dikabarkan akan turut membantu keadaan banjir di Kelantan dan Terengganu. Kita doakan semoga segala-galanya pulih seperti sedia kala, dan tidak ada lagi angka korban yang akan meningkat dari semasa ke semasa. Itu cerita Terengganu dan juga Kelantan. Betul. Baik, kita beralih ke situasi politik. Hatim, ya, hari ini hari ketiga berkempen. Dan dari semalam, saya tengok suhu politik di PRN Johor ini agak sejuk berbanding edisi pilihan raya sebelumnya. Dia macam sendu sikit. Dia tak panas. Dia macam sendu sikit. Kenapa ni, Hatim? Apa yang berlaku ni, Hatim? Okey, kalau saya tengok pada PRU pada PRN negeri Melaka ataupun PRK sebelum-sebelum ataupun PRK sebelum ni, kita nampak yang Pakatan Pembangkang seperti Pakatan Harapan dan sebagainya, mereka sangat bersemangat untuk pilihan raya sebab mereka rasakan mereka boleh menang. Sebab sebelum ni tak ada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, sebab mereka ada confident sebab mereka dah menang PRU. Jadi selepas rentetan daripada kekalahan demi kekalahan dalam pilihan raya, mungkin kali ini mereka dah rasa semangat mereka dah jatuh. Macam kita dah tak boleh nak lawan Barisan Nasional ni. Barisan Nasional ni memang betul-betul kuat. Memang betul-betul parti macam parti keramat. Ini orang kata, makna kata mereka ni menyerah sebelum operasi lah.
Ataupun saya melihat daripada satu sudut pandang yang sedikit berbeza. Kita tengok dalam blok Pakatan Harapan berlaku pertelingkahan sesama sendiri. Ya, betul. Itu dalam blok Pakatan Harapan. Dan dalam Perikatan Nasional, mereka ada masalah apabila mereka mempertaruhkan calon-calon katak. Yang dulunya melompat daripada betul. UMNO dan Barisan Nasional pergi kepada Bersatu, dan pada kali ini dikekalkan calon-calon yang mempunyai profil sebegini. Jadi adakah itu punca kenapa mereka sedikit berhati-hati dalam edisi pilihan raya kali ini atau bagaimana, Tim? Okey, kalau seperti apa yang Saudari Faz cakap, benda itu fakta yang tidak boleh kita sangkal. Kita dapat lihat daripada track record sebelum ni, kita tahu bagaimana PPBM menarik ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat daripada UMNO khususnya melompat ke dalam parti mereka dan dengan harapan dapat memperkuatkan parti mereka. Tetapi kita kena ingat, rakyat tidaklah mudah diperdaya. Baik. Saya suka ayat rakyat tidak mudah diperdaya sebab saya ada pengalaman. Ahli parlimen saya, ahli parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang dulu dimenangkan oleh Barisan Nasional, oleh pengundi-pengundi Barisan Nasional di kawasan. Datuk Hamzah kalau tengok, tolong sedari, yang menangkan awak itu adalah Barisan Nasional. Tapi hari ini awak melompat macam seolah-olah Barisan Nasional ni tak ada jasa kepada anda. Hatim bagaimana? Di Hulu Terengganu, bukankah mengalami masalah yang sama? Di Hulu Terengganu, kita juga menghadapi masalah yang sama. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosul Wahid, dia merupakan ahli parlimen di Hulu Terengganu, bertanding di atas tiket Barisan Nasional. Kita berkempen siang malam, gambling tenaga, bertungkus lumus untuk memenangkan Barisan Nasional di Parlimen Hulu Terengganu. Tetapi dah menang tak sampai seminggu, kan? Lompat pula kat sana. Aduh. Dah lompat terus. Apa lagi? Dia balon ni kita. Timbalan menteri terus. Timbalan menteri. Itu dia. Kalau tak disebabkan kuasa ini, mereka takkan melompat, ya, Tim? Betul. Saya rasa inilah scheme of things. Ini memang ini itu saya ada cakap betul. Ini scheme of things, ini juga SOP. Nak masuk Perikatan Nasional, yang pertama kena jadi pengkhianat. Yang kedua kena jadi sampah kepada UMNO. Itu yang kedua. Maka sampah-sampah ini akan ditempatkan di dalam satu tempat pelupusan, namanya Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Ataupun nama barunya Perikatan Nasional. Ya. Kan, mereka ini adalah tapak pelupusan sampah terbesar Malaysia. Saya setuju, Saudara Hatim. Dan perkara ini kita tengok dari satu tempat ke satu tempat berlaku, dari Perlis sampailah ke Johor hari ini. Dan di Johor dulu, salah satu yang melompatnya adalah Adun Endau. Namanya apa tadi? Saya lupa. Siapa namanya? Alwiah Talib. Ya, betul. Yang berhormat Alwiah Talib. Yes. N32 Endau. Semalam ada isu pasal SOP katanya. Ini saya kata SOP, bila buat satu program tidak mematuhi SOP, terpaksa diberhentikan. Saya pelik lah, kan. Sebab mereka ni duduk dalam kerajaan, pernah jadi exco, pernah jadi itu, pernah jadi ini. Dah sedia maklum dengan SOP semasa. Kita dah COVID ni dah 2 tahun. Betul. Kan? Kalau ceramah hari ni, tuan-tuan, kami boleh adakan secara online. Kenapa nak kena ada ceramah PDM secara fizikal dan sebagainya yang tidak boleh mematuhi SOP? Kalau perkara semudah itu pun Hatim mereka tak boleh ikut, apatah lagi perkara yang lebih besar. Betul. Kan? Sebab benda ini dah digariskan dan dah pun digazetkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Semudah itu pun tak boleh ikut. Macam mana nak jaga rakyat Endau ke mak? Itulah sebab kalau kita tengok benda ni dah termaktub, ada peraturan, tinggal baca, ikut. Tapi arahan yang simple pun susah untuk kita ikut. Macam mana betul. nak mentadbir sebuah tempat tu. Betul, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sudah-sudahlah kita kena tengok keadaan semasa, ya. Kita kena, orang kata, tabayun. Saya sebut semalam dalam siri Sembang Kopi. Saya kata apa-apa pun kita kena tabayun, kita kena menilai dengan sebaik-baiknya, sebab pimpinan yang dipilih oleh kita hari ini akan menentukan masa depan kawasan kita. Kalau di Endau ni dia buat SOP ikut suka hati mak bapak dia, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mengundi dia pun satu hari nanti bila dia jadi adun, dia akan buat ikut suka hati dia. Jadi tuan-tuan nak pilih betul-betul. Kata Piramli, salah pangkah dapat
Tai. dapat tai. Tai itu siapa tuan-tuan? Tai itu Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi hati-hati dengan tai yang color dia merah dan juga biru yang gelap sikit. Itu hati-hati. Baik, itu cerita pertama pasal SOP. YB Alwiyah ni. Pasal SOP dia. Saya rasa term lepas adalah term terakhir lah dia jadi YB. Dan kali ni kita sambung cerita pasal Alwiyah Talib ni. Orang yang sama? Orang yang sama. Aduh, banyak hal lah dia ni. Banyak hal betul. Katanya ini pasal keputusan untuk melompat dulu. Dia throwback. Dia throwback balik ke masa PRU14 dulu. Katanya keputusan untuk melompat parti daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Pada bersatu pada ketika itu satu blok dalam Pakatan Harapan. Betul. Disifatkan sebagai satu langkah untuk memperjuangkan rakyat di Mersing. Kata beliau. Macam mana tu? Dia kata, dia macam ni. Daripada Barisan Nasional, dia lompat masuk PH, dia kata dia berjuang untuk rakyat. Kemudian dia lompat masuk Perikatan Nasional, pun berjuang untuk rakyat. Lepas ni tuan-tuan, kalau dia lompat lagi masuk Pakatan Harapan balik, pun sama, saya berjuang untuk rakyat. Saya rasa skrip yang sama lah. Setiap katak, dia pakai skrip yang sama. Ya, katak pun bunyi sama je kalau kita dengar kan. Betul. Saya rasa katak ni ada grup WhatsApp. Bab melompat ni mereka ada grup WhatsApp. Betul. Tapi kalau bab menunaikan janji manifesto, mereka tak ada grup ada. WhatsApp. Saya pening dengan katak macam ni. Katak sekarang dah pandai main smartphone. Jadi, dan Alwiyah ni juga merupakan calon untuk mempertahankan kursi Dewan Undangan Negeri Dun Endau. Yang kata tindakan pada ketika itu diambil disebabkan usaha untuk menstabilkan politik di negeri Johor. Ini saya rasa kelakar lah, Hatim. Betul. Geli hati. Geli hati. Gelitik kena gelitik. Kalau betul tindakan Alwiyah melompat daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan ini menstabilkan politik negeri Johor, habis tu yang kita Kita ada buat kat sini ni untuk pilihan apa? raya negeri hari ni untuk apa? Apa guna saya kat sini? Jadi saya jemputlah YB ke? YB Alwiyah lah. Saya YB lah, masih kita panggil menghormati YB. beliau lah. Hormatlah dia. YB Alwiyah, kalau ada usha-usha video BNCOM selepas ni kan, tengok live saya pada pagi ni, mana tahu nak selamat pagi Johor bersama dengan saya, bolehlah jemput datang. Saya bersedia lah untuk berdepan dengan YB. Saya nak tanya kestabilan yang macam mana yang YB maksudkan tu. Sebab saya kurang jelas lah dengan SOP Perikatan Nasional ni. Saya memang tak faham sebab apa yang saya dapat gambarkan, Hatim. Perikatan Nasional dan sekutu-sekutunya dalam komponen Perikatan Nasional asal boleh. Ini parti asal boleh sebenarnya. Kalau dulu saya tanya Hatim, Hatim asal mana? Asal Terengganu. Hatim tanya saya asal mana? Saya asal Perak. Kalau tanya mereka, geng-geng Perikatan Nasional asal mana? Asal boleh, bang. Asal boleh. Asal dapat jawatan kami okey. Asal dapat kuasa okey. Sapu. Berapa abang nak bagi cerita lain, bang. Itu kita di belakang. Itu di belakang. Yang tu boleh by WhatsApp pun tak apa. Itu ada grup WhatsApp. Itu ada grup WhatsApp. Tapi nak kata betapa mereka ini jumud dan terdesaknya mereka sampai orang kata meletakkan maruah itu sebagai perkara terakhir. Ya. Ini kenyataan yang saya kira tidak bermaruah. Betul? Kan dimenangkan oleh penduduk kawasan Endau. Pengundi-pengundi Barisan Nasional di kawasan Endau kena ingat hukum beliau pada kali ini buktikan kepada beliau yang sebenarnya pada PRU 14 yang lepas kemenangan beliau bergantung kepada kejenteraan dan pengundi Barisan Nasional. Betul. Kita nak memenangkan sesuatu calon tu bukannya mudah, tuan-tuan. Ada yang bergolok bergadai, sanggup mengorbankan tenaga, keringat, masa, tinggal anak-anak dan bini-bini. Bini-bini ya? Bini-bini. Biasa. Saya sebab isteri. Isteri. Kalau 4 is 4. Kalau satu bukan isteri, is one. Is one. Orang perempuan jangan marah. Saya bergurau je. Saya risau juga. Kan pengundi perempuan kata, ini Barisan Nasional mengajar kahwin ramai. Tak ada. Kalau kahwin ramai, kalau tengok statistik, ada satu parti tu memang ramai yang kahwin ramai. Bukan Barisan Nasional. Saya tak tahu parti mana. Boleh tengok sendiri. Tapi saya nak tambah sikit untuk yang Saudari Fan cakap, pengundi ni, mereka ni mengundi atas dasar parti. Betul. Kita kena ingat, di Malaysia ni, kita punya sistem demokrasi adalah berdasarkan parti. Kita bukan seperti di Amerika Syarikat. Kita berdasarkan individu. Kalau di Amerika Syarikat, berdasarkan individu. Maknanya kita letak satu calon. Contoh, Joe Biden adalah calon Presiden Amerika.
So kita hanya melihat individu ni. Kalau individu ni boleh buat kerja, yes, kita akan sokong. Tetapi di Malaysia lain ceritanya. Sebab kita berasaskan konsep demokrasi yang berparti. Maknanya, walaupun orang ni boleh buat kerja apa semua, tapi kalau partinya hauk, tubuhnya kerajaan, hauklah kerajaan tu. Betul. Saya setuju. Memandangkan Malaysia ni mengamalkan sistem first past the post. Yes. Kan? Mana-mana kumpulan yang membentuk majoriti mudah, maka kumpulan itu yang akan membentuk kerajaan. Jadi dalam mengekalkan kestabilan, maka kumpulan yang paling baiklah yang kita perlu pilih. Betul. Dan hari ini tuan-tuan, terang lagi bersuluh macam mana lampu yang terang suluh muka saya bagi nampak cerah sikit ni. Barisan Nasional adalah satu-satunya parti yang menawarkan kestabilan. Betul. Yang lain tengah berperang sama sendiri tuan-tuan. Macam kita cakap tadi, Pakatan Harapan bertembung sama sendiri. Dilakin. Perikatan Nasional tuan-tuan ada di satu kawasan DUN disebabkan salah seorang ahli mereka tak dapat calon, ahli PAS tak dapat calon, maka bertanding atas kerusi bebas. Mereka ada mempunyai masalah dalaman tuan-tuan. Dan yang berhormat Presiden dan juga pengerusi Barisan Nasional telah mengatakan dalam satu sidang media semalam, inilah kepentingan konsensus dalam Barisan Nasional. Betul. Kita macam mana kita orang kata berebut, tak bersetuju macam kita mana tak bersetuju macam mana sekalipun, apabila kepimpinan meletakkan siapa calon untuk ke-56 kerusi DUN yang dipertandingkan di Johor, maka kita sebulat suara akan menerima. Betul. Dengan hati yang terbuka, berlapang dada, dan kita akan meneruskan edisi kempen demi memenangkan UMNO dan juga Barisan Nasional. Dan juga rakan-rakan komponen yang lain pun turut bersama dalam perbincangan. Tak ada berlaku bergaduh sampai balik kursi tuan-tuan. Kita bukan parti yang tercipta di jalanan. Yes. Jadi perangai-perangai jalanan tu kita tak bawa ke dalam blok kerajaan. Mereka yang tertubuh di jalan ni yang bahaya. Masuk dalam kerajaan pun macam bangkang. Betul. Jadi pembangkang pun macam bangkang. Betul. Itulah sedikit sebanyak scheme of things di blok Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi buat pengundi-pengundi Johor, bangsa Johor, ingat kestabilan yang anda inginkan tidak mungkin akan dikecapi jikalau pemilihan yang anda buat ataupun keputusan yang anda buat pada 12 Mac nanti adalah sesuatu yang sebaliknya. Jadi Hatim, mungkin sedikit pesanan terakhir kepada sahabat-sahabat mahasiswa. Hatim seorang mahasiswa, ya, aktivis betul. mahasiswa. Aktivis mahasiswa. Sahabat-sahabat mahasiswa, pengundi first time voters. Yang kita ada 720,000 lebih pengundi pertama kali di negeri Johor. Jadi apa pesanan Hatim? Mungkin sedikit pesanan ringkas kepada sahabat-sahabat pengundi muda kita di luar sana. Bukan pengundi parti muda, pengundi yang muda-muda macam saya. Baik. Okey, untuk pengundi-pengundi di Johor, khususnya anak-anak muda, mahasiswa, ada yang berumur 18 tahun. Betul. Buat kali pertama yang nak mengundi. Yang pertama, kita mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu macam mana nak mengundi. Ini bukan macam kita pilih ketua kelas. Ini ada sistem dia. Kita kena bawa IC dan sebagainya. Kena nak pangkah pun ada caranya pangkah. Kalau tak nanti undi rosak. Betul. So itu pertama kita kena tahu cara kita nak mengundi. Bagaimana cara nak mengundi. Yang kedua adalah kita kena perlu melihat calon yang manakah yang paling baik, parti yang manakah yang selama ini mempunyai rekod pentadbiran yang baik, yang menjanjikan kestabilan. Dan yang ketiga, kita juga perlu ingat kembali apa yang terjadi selepas PRU 14. Kita sengsara, berduka ataupun kita gembira. GST dihapuskan, adakah harga barang turun? Tak, tuan-tuan. Harga minyak turun tak RM1.50 seperti yang dijanjikan. Kalau kita lihat ada individu tu cakap, hari ini kita menang, esok 24 jam harga minyak turun. Tapi Hatim, saya pernah isi minyak RM1.50. Minyak motor. Setengah liter. Minyak motor boleh lah RM1.50, tuan-tuan. Kalau minyak kita, tak lepas. Jadi itu adalah pesanan saya kepada anak muda, buatlah pilihan yang tepat. Kita jangan ulangi lagi kesilapan kita masa PRU 14. Kerana sekali lagi kita buat kesilapan, maka rosaklah negeri Johor ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah Rabbi. Itu pesanan, sedikit sebanyak pesanan daripada saudara Hatim kepada sahabat-sahabat pengundi-pengundi muda dan juga bangsa Johor sekalian. Jadi kita telah pun berada di penghujung rancangan dan saya nak baca satu komen daripada Nurimin. Terbaik bual bicara yang ada pengisian
dan berfakta dari anak muda. Terima kasih. Ini adalah platform untuk mengangkat suara anak muda untuk Betul. makluman tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan menampilkan barisan anak muda yang berkaliber. Saya tak kisah kalau ada yang teringin nak bercakap di platform ini. Inilah barisan nasional. Kita sentiasa terbuka Mengalu-alukan dan mengalu-alukan kedatangan anak muda ke dalam platform kita. Datang bersama dengan kita, luahkan apa yang berada di fikiran anda, kerana suara anak muda penentu masa depan negara, suara anak muda Johor penentu kestabilan masa depan negeri Johor. Kalau pangkah BN lah. Nampak? Itu syarat dia. Itu Syarat dia. syarat dia. Syarat dia, pangkah Saya BN. tak kata haram, wajib, harus, sunat Tak ada. pangkah BN. Tidak, tuan-tuan. Tapi sebagai anak muda yang matang, yang mampu berfikir, yang mampu menilai perkara baik ataupun buruk, maka nilai sebaiknya 12 Mac ni undilah Barisan Nasional. Kerana ini satu-satunya parti yang terbukti track recordnya membawa kestabilan dan kemakmuran bukan sahaja di negeri Johor, bahkan seluruh negara yang pernah diperintah oleh Barisan Nasional pada satu ketika dulu. Saya tak naklah kata rindu zaman siapa. Sebab saya berjuang atas dasar parti, bukan individu. Kita kena berjuang mengikut situasi sekarang. Ya, situasi betul. semasa. Kalau kita asyik dibuai oleh perkara-perkara lama, perkara-perkara yang dulu. Oh, rindu zaman atuk. Oh, rindu zaman abah. Sampai bila kita nak maju? Betul. Asyik di belakang saja. Betul. Kita kena bergerak ke depan. Sentiasa melihat ke depan. Tuan-tuan, saya ingatkan, kalau betul lah Abah sayang Johor, Abah takkan mansuhkan TN50 yang pernah dibuat dan dibina kanvasnya oleh tangan-tangan anak muda semasa era pemerintahan Barisan Nasional. Jangan lupa ECRL. Ini kita masuk lagi lain nanti. Yes. InsyaAllah. Ini perdebatan panjang. Ini panjang cerita. Kalau saya buka cerita ECRL ECRL panjang. ni, saya terpaksa pergi daripada Kelantan lalu Terengganu, masuk Pahang sampai ke Johor ni. Saya nak 4 negeri saya nak kena sentuh. Jadi ceritanya akan jadi panjang. Mungkin selepas ni kita akan bawa edisi ECRL dalam Selamat Pagi Johor. Tapi saya nak kata kanvas TN50 itu adalah satu perkara yang saya rasa cukup baik dan wajar diteruskan oleh mana-mana kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka datang dan mereka turunkan perkara itu, yang mana perkara itu dikuasakan, diberikan idealismenya datang daripada tangan-tangan anak muda bipartisan yang tak kira siapa pun dia nak tengok Malaysia ini maju ke hadapan. Tapi macam saudara Hatim cakap tadi, mereka tersangkut di skala 6. Tak pakai Pantene. Kalau pakai Pantene tadi lancar rambutnya. Mereka tersangkut di skala 6, tuan-tuan. Mereka kata, oh, kalau kita teruskan agenda Barisan Nasional, ini menunjukkan kerajaan kita gagal. Tapi itulah, teruskan ke tak teruskan, memang dah gagal. Gagal juga. Tak boleh buat apa. Jadi, kalau dulu Abah semasa dalam Pakatan Harapan pernah memansuhkan TN50, kanvas masa depan anak muda, macam manalah Abah nak menjamin kestabilan masa depan anak-anak muda di negeri Johor yang nak mengundi pada 12 Mac nanti. Jadi ingat, anak-anak muda jangan mudah tertipu. Jangan asyik buat TikTok. Jealous ke tu? Agak nasib buat TikTok gatal-gatal. Asyik buat TikTok gatal je. Jangan gatal-gatal pergi mengundi orang lain pula. Jadi baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kehadiran anda amat kami ucapkan terima kasih kerana tanpa anda siapalah saya dan siapalah Hatim dalam rancangan Selamat Pagi Johor. Teruskan menyokong kami. Akan ada lagi edisi-edisi yang menarik selepas ini. Akan ada lebih ramai muka-muka baru yang kita akan bawa ke rancangan Selamat Pagi Johor ini. Apa pun hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jangan lupa 12 Mac 2022, sekali lagi saya ingin tekankan, undilah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan, demi kemakmuran negeri Johor Darul Ta'zim yang cukup kita cintai ini. Selaku anak rantau yang pernah menuntut di negeri Johor, negeri ini cukup dekat di hati saya. Kalau saya selaku anak rantau yang datang dari negeri lain pun menyayangi negeri ini, apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan belia, anak muda sekalian yang lahir dan ini tanah tumpah darah kalian. IC-nya 01. Betul. Apatah lagi, ini tempat cinta pandang pertama, negeri yang disayangi. Jadi tuan-tuan, kestabilan negeri ini terletak di tangan tuan-tuan pada 12 Mac 2022.
yang akan datang. Diundilah dengan baik, pilihlah dengan baik, undi Barisan Nasional demi kestabilan Masa depan. Jadi tuan-tuan, akhir kata, apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Tolak penipu tuan-tuan, tolak kaki kencing. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bekerja. Bye-bye.